nak galakkan sosial, tapi bila you gunakan ini laman sosial dengan baik, you akan berjaya. Percayalah. Jadi saya rasa saya dengan suku cita yang silakan Cik Am untuk mengendalikan package pengacara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga Tuan Haji kita yang dari pihak BTPN yang cukup hebat untuk menganjurkan satu program yang kita rasa program ini adalah bukan hanya untuk pelajar, tapi program ini adalah untuk guru-guru, di mana guru-guru lepas ni boleh ajar pula adik-adik kita ataupun anak murid untuk bagaimana untuk menjadi seorang juruhebah ataupun pengacara TV yang baik. Okay? Sebenarnya saya bila bercakap di hadapan ni saya tak boleh duduk diam, ya. Bila jadi penyampai ni kita kena bergerak sana bergerak sini supaya nak dapatkan mood dan juga cara kita bercakap ni dengan lebih baik lah. Jadi pagi tadi sebenarnya saya bersiaran dengan partner saya, Cik Ain, atau saya dalam konti saya panggil dia Kak Ain lah. Dia orang yang lebih tua sikit daripada saya. Okey, minta maaf Cik Ain gurau-gurau. Okey, sebenarnya apabila kita ditanya bagaimanakah untuk menjadi seorang pengacara TV yang baik, okay? Adakah seorang pengacara TV yang baik ini memerlukan identiti ataupun personality yang menarik, ya, perwatakan yang menarik, ataupun mungkin dia seorang yang berjaya dalam pelajaran dia, atau mungkin dia saja pernah melibatkan diri dalam dunia broadcasting. Okey. Jadi saya sebelum tu saya nak ceritalah sikit. Saya merupakan pelajar graduan dari UiTM. Saya merupakan dari bidang Office Management, ya, diploma Office Management, kemudian ijazah Office System. Jadi tak manalah main tiba-tiba kerja di RTM Terengganu kan. Tiba-tiba jadi penyampai radio dan dalam masa yang sama saya bagi juga kursus untuk bengkel-bengkel editing video. Tak silap saya Cikgu Sohana ada datang hari tu, ya Cikgu? Untuk bengkel saya. Dan ini sebenarnya kali keempat saya bercakap di hadapan orang ramai lah. Okey, kita proceed seterusnya. Bagaimana untuk menjadi seorang pengacara TV yang baik, ya? Untuk menjadi seorang pengacara TV yang baik, okay, adik-adik perlu express diri adik di hadapan kamera, okay? Sebab apabila kita pandang kamera ni, kan, kita pandang kamera, kita tidak menghiraukan perkara-perkara yang lain. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita, okay? Kita melihat dan kita anggap kamera itu adalah satu rakan baik kita, okay? Kita kena express diri kita. Kita kena project kita punya suara ataupun kita punya informasi yang kita nak sampaikan kepada orang ramai dengan lebih jelas dan juga orang akan faham apa yang kita sampaikan. Sebagai contoh yang paling mudah lah, okay? Apabila kita berada di hadapan kamera, okay, biasanya yang ini melibatkan 2 orang ataupun 3 orang yang apabila kita berhadapan dengan kamera, seperti juru kamera, kemudian kita ada pengarah dan yang paling penting adalah wartawan lah. Wartawan, dan saya tahu semua ini adalah adik-adik semua adalah wartawan. Betul tak? Betul ke tak adik-adik? Apa? Puasa ya. Saya faham ya. Okey. Dan jadi apabila kita berhadapan dengan kamera, kalau boleh, ini adalah satu tip, tip yang paling mudah yang di mana juru kamera itu perlu lihat. Kalau boleh wartawan tu tolong pandang straight kepada kamera, okay? Lens tu tolong pandang straight. Kemudian
berdiri dengan tegap, kemudian bercakap. Okey? Kan? Lontaran suara tu perlu ada. Lontaran suara yang dan juga mengikut satu kajian yang dibuat di Amerika Syarikat, dipanggil communication emotion message. 55% adalah daripada body language kita. Okay? Body language ni adalah satu komunikasi non-verbal. Non-verbal ni maksud kita tidak bersuara, dan apa saja yang kita tunjukkan pada orang itu adalah body language kita. Sebagai contohnya yang paling mudah lah kan. Yang paling mudah, okey. Bila kita bercakap, contohnya orang bercakap macam ni. Terima kasih kepada semua pengacara majlis. Itu adalah body language. Okey. Yang kedua pula, terima kasih kepada pengacara majlis. Sekarang saya mempersilakan. Itu adalah satu body language yang bila orang tengok kita macam, wow, you look very confident, kan? Kamu ada karismatik, kamu ada satu pembawaan diri yang cukup baik, dan orang akan tengok. Okay? Adik-adik perlu lihat, cikgu-cikgu perlu lihat satu perkara yang sangat penting. Video ini ataupun apa-apa saja yang melibatkan informasi yang untuk orang ramai, yang melibatkan video, orang akan ada banyak pilihan. Okay? Sama ada nak tengok yang ni, nak tengok yang ni, nak tengok yang ni, nak tengok yang ni, nak tengok yang ni. Jadi cara yang terbaik adalah penyampai ni ataupun wartawan ni perlu mengekspresikan diri itu dengan cukup baik supaya orang tak tukar channel lain, orang tak tengok video lain. Okey? Yang kedua adalah 38% adalah berkaitan dari segi voice. Kita punya reflection, kita punya tone suara 38% dia, dan hanya 7% saja adalah perkataan. Perkataan ni kalau kita lihat, adakah perkataan ni penting ataupun tak penting sampai dia hanya menilai 7% saja. Tapi sebenarnya 7% ini, perkataan ini adalah mempunyai banyak maksud yang tertentu. Okey? Sebagai contoh, okey? Saya cakap macam ni lah. Ini adalah perkataan yang sama. Tuan Haji nampak handsome hari ni. Okay. Yang kedua, okay? Yang kedua, Tuan Haji handsome hari ni. Nampak tak? Walaupun perkataan yang sama, tetapi dia punya maksud yang berlainan. Sebab itu words hanya 7%. Yang penting dalam communication emotion message. Tersasu saya. Okey. Jadi sebab itu adik-adik perlu ekspreskan diri adik-adik. Apabila kita menyampaikan sesuatu maklumat ataupun delivering the message kepada pendengar ataupun mereka yang menonton video itu, adalah bagaimana kita menyampaikan kita punya kaedah penyampaian kepada orang ramai. Okay? Yang paling penting adalah kita kena nampak seperti yang banyak sekali saya ulang, sebagai seorang penyampai radio ataupun mana-mana orang yang melibatkan diri dalam dunia kewartawanan, media lah, broadcasting, mereka perlu ada confident level ini sangat tinggi. Perlu ada confident level yang sangat tinggi dan juga perlu karismatik. Perlu ada satu, orang cakap apa, bila orang melihat kita tu, mereka yakin untuk kita bercakap, untuk mereka mendengar apa yang kita nak cuba sampaikan kepada orang ramai lah. Jadi sebab itu saya tekankan kepada adik-adik, the most problem apabila mereka ini melibatkan di dalam dunia kewartawanan adalah satu perasaan dipanggil, orang putih panggil camera shy. Ya, malu di hadapan kamera. Apabila kita, okey, dia dekat luar dia okey, kat luar dia okey, tapi bila dalam kamera dia rasa macam kamera tengok aku lah, macam macam ni. Bila kat luar dia praktis, okey, tak ada masalah. Bila depan kamera macam okey, macam macam tangan pun macam pegang mic macam kita tak mau macam tu. Sebab bila you jadi macam tu, orang yang melihat macam kenapa macam ni? Penonton akan lihat macam kenapa tak bersedia ke apa? Kan? Kenapa dia macam tu? Dia tak study dulu ke sebelum dia membuat penggambaran? Jadi itu yang paling penting. Cara yang paling mudah untuk adik-adik
orang panggil apa, elakkan malu di hadapan kamera adalah anggap saja kamera itu sebagai rakan, hiraukan keadaan sekeliling. Okey, saya waktu abang dulu masa mula-mula bekerja di RTM Terengganu, ada satu audition untuk jadi sebagai pembaca berita di TV, ya. Tapi abang tak dapat sebab the most problem is saya tak boleh berhadapan dengan kamera betul-betul, ya. Sebab bila you berada dalam situasi ataupun organisasi secara profesional seperti RTM ataupun mana-mana, berhadapan dengan kamera ni adalah satu perkara yang sangat sukar. Okay? Sebab ni saya bagi gambaran, Cik Ain merupakan pembaca berita di TV, ya, TV1. Bukan petang-petang nampak muka dia, lebih cantik dalam TV. Okey, dan dia bila kita berhadapan dengan kamera, kita ada lighting, kita ada kamera, kemudian di belakang kamera kita ada juru kamera, lepas ada juru kamera kita ada yang skrip, yang handle bahagian skrip, kita ada yang dalam studio pula dia handle bahagian TV yang banyak-banyak tu kan. Jadi bila kita berhadapan dengan kita macam bila kat luar okey, tapi bila dah hadapan kamera kita rasa macam tu. Sebab apa? Kita tak menganggap kawan kamera itu sebagai rakan kita. Bagaimana untuk menganggap kamera itu sebagai rakan kita? Confident, pedulikan, banyakkan praktis di hadapan cermin. Kalau boleh senyum. Okey? Yang seterusnya adalah apabila kita bersiaran, atau maafkan saya, apabila bersiaran, saya selalu sebut bersiaran, apabila kita membuat penggambaran TV ataupun apa-apa saja program, pertama adik-adik kena relax, okey? Tenangkan fikiran, tenangkan minda, jangan bergerak macam ni, jangan bergerak macam ni depan kamera, okey? Duduk tenang, tegak badan, lepas tu relax dan kemudian bercakap. Okey, biasanya juru kamera akan sebut ready, cue, 3, 2, 1, go. Okey, cara yang ni adalah satu tips bagaimana adik-adik nak bersedia. Okey, cara yang paling mudah adalah apabila juru kamera dia cakap okey ready, okey 4, 3, 2, 1, action. Okey, kiraan itu merupakan satu persediaan sebenarnya, ya, bukannya 3, 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan macam tu. Dia kena ready tau. Contohnya, okey. 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Nampak tak? You dah bersedia tau. You dah bersedia dengan senyuman. Okey. Cuba bayangkan sini. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 kan? 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Dia punya transition daripada satu satu klip kepada satu klip tu, contohlah. Satu klip pada satu klip tu dia tak cantik. So dia menampakkan maknanya kalau kamu masih belum bersedia. Dan praktis senyuman ni Cik Ain selalu bagi tahu kat saya, bila you nak bersiaran ataupun nak buat penggambaran di TV atau berita, setiap pembaca berita kena senyum. Praktis senyum 5 minit. Senyum. Pergi mana-mana 5 minit senyum. Sebab nak bagi biasa. Sebab you bercerita, dia apabila kejap lagi saya bagi peluang pada Cik Ain dah masa 10 minit untuk bagi macam mana kaedah bersiaran di TV secara profesional, sebab dia pembaca berita sebenarnya, okay? Okey. Seterusnya, apabila kita menjadi seorang pengacara TV, adalah sangat penting apabila kita tidak meniru-niru orang lain. Ya, tidak meniru-niru orang lain. Saya tahu adik-adik semua ada idola masing-masing, ya. Nak seperti nak jadi Awal Asy'ari lah pengacara, ya. Seperti yang pengacara yang ngetok partner kita lah kan. Jangan tiru mereka. You ada identiti you sendiri, you jadi diri you sendiri. Apabila you jadi diri you sendiri, you akan nampak lebih confident, okay? Ni nak tiru orang buat apa kan? Sedangkan kita punya identiti tersendiri. Okay? Ada identiti tersendiri dan juga expresskan you punya cara tersendiri, kan? Walaupun suara you macam tu, tak apalah, redah je. Yang penting kamu yakin dengan diri kamu. Sebab apabila orang tengok TV, okay, katakan ini adalah satu common sense dalam kehidupan kita. Kita tengok TV kan, pembaca berita tu, okay, kita tengok TV ataupun wartawan tu.
Anda kata wartawan tu lemah, tidak bermaya kan, cakap macam tak nak cakap je, macam tak sahur lah orang cakap kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu orang panggil kelemahan apabila kita membuatkan penonton ini menukar channel lain. Betul tak? Apabila kita rasa macam wow, dia ni macam menarik lah, macam ada confident lah, dia ada satu pembawaan diri dia yang cukup baik. Itulah yang kita nak cuba terapkan kepada diri pelajar untuk lebih confident. Apabila adik-adik lebih confident depan kamera, you akan confident dalam semua perkara, percayalah. Okay? Interview ataupun mungkin ada perlu temu ramah dengan seseorang. Okay? Cara yang terbaik untuk temu ramah adalah jangan takut. Okay? Kalau kamu takut, orang yang ditemu ramah pun takut. Okay? Ini betul tau, ini betul. Sebab you kena, sebagai contoh ada satu, ini saya come up dengan new idea lah, satu rancangan rancangan tak apa. Saya bagi satu contoh sewaktu saya bersiaran di Terengganu FM. Apabila bersiaran di Terengganu FM, kita akan melibatkan caller dari luar dan orang yang menelefon radio. Dan bila orang menelefon radio, kita menerima pelbagai jenis ragam manusia, ya. Kadang-kadang kita tengah syok tau, kita tengah syok. Ya, masa lagi bersama dalam Selekta 9 ke 12 malam dan kita bersama pemanggil seterusnya. Hello. 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 Macam siapa di sana? Okey, kita tengah semangat lah. Siapa di sana? Pak Nik. Jadi kita macam bila kita rasa macam tu, dia pun macam tak sedang terasa membuat kita rasa down. Kita rasa macam dapat ni bukan bala. Kita pun terikut-ikut. Sebab kita nak mendapatkan orang panggil apa, keserasian bila orang panggil, bila sama level lah. Taklah dia melibatkan banyak apa macam menjatuhkan seseorang. Okey, maknanya kita nak bagi dia level dia sama. Okey, sebab itu bila ada interview sebagai contoh okey, sekarang ni kita bersama dengan pengarah kita iaitu Muhammad Babarullah. Dan sekarang ni kita akan menemui ramah berkaitan dengan program yang terbaru dijalankan di sekolah kompleks Kombadak ini. Bagaimana perancangan Tuan Haji untuk program akan datang? Itu ada satu projection. Bila orang nak jawab pun dah rasa confident tau. Macam terima kasih kepada pengacara. Jadi bila projektor suara itu bagus ataupun orang tengok video tu macam wow, walaupun pelajar ini masih pelajar sekolah ataupun pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, tapi beliau mempunyai satu aura yang sangat bagus. Itu akan menjadikan adik lebih pengacara yang lebih baik pada masa akan datang. It's okay kalau you make a mistake. Kadang-kadang saya sendiri pun buat kesilapan sewaktu bersiaran ya. Kadang-kadang nak sebut Izzat Lazim, sebut Izzat Ledim. Kadang-kadang nak sebut Lansir dan Cadar, saya sebut Cadir. Sebab apa? Sebab kita buat silap, tapi we learn from it. Kadang kita silap, tapi kita belajar daripada kesilapan. Bila adik-adik belajar kesilapan, dia akan tahu macam mana kelemahan juga situ. Ada kata adik-adik takut di hadapan kamera. Okay, macam mana aku nak bagi aku okey di hadapan kamera? Macam mana aku nak bagi aku rasa berani di hadapan kamera? Caranya adalah anggap saja kamera itu sebagai rakan. Pedulikan orang sekali, walaupun orang ramai tengok budak tu ambil video. Tengok dia. Panggil semua kawan-kawan tengok dia. Pedulikan dia. Dia orang pun tak penting. Yang penting adik masuk TV, betul tak? Tak boleh. Aku masuk YouTube kot. Kau tengok tepi macam tu kan. Ibarat macam tu, pedulikan. Walaupun kita terpaksa buat apa-apa pun kan, kena bersemangat pun. Itu adalah satu tip yang abang boleh kongsikan lah. Beberapa tip. Mungkin ada satu yang terakhir adalah okey, ini adalah sangat penting. Apabila kita mahu menjadi seorang juruhebah yang baik ataupun pengacara TV yang baik, adik-adik perlu banyak, sangat, bukan banyak, memang terlalu banyak, perlukan memang banyak membaca. It's very important. Sebab apa? Bila adik membaca dalam masa yang sama, kalau dalam mungkin cikgu-cikgu dah tengok video saya tu kan, dalam grup tu, bila kita banyakkan membaca, kita akan knowledge kita lagi banyak kan. Sebab bila knowledge kita banyak, kita boleh buat soalan yang spontan kepada orang yang kita temu ramah. Sebagai seorang penyampai dan juga Cik Ain juga seorang penyampai,
kami sering berhadapan dengan situasi spontaneous, ya. Kadang-kadang tak dijangka pun benda tu berlaku. Orang telefon lah tiba-tiba nak minta lagu lah, time tu tak minta lagu pun. Jadi macam mana kita nak menjawab dan macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Itu adalah sangat penting untuk jadi seorang wartawan dan juga pengajar TV. Sebab apabila you deal dengan kamera, you deal dengan orang sekeliling, orang akan nampak you lebih, orang nak kita nak nampak, kita nak orang nampak kita lebih profesional. Itu yang kita mahu kan. Walaupun adik-adik semua masih lagi belajar ataupun masih lagi tak bergiat dengan serius dalam bidang ini, tapi ini adalah satu langkah yang pertama lah. Okay? Sebab tu abang dulu aktif dalam kelab radio sekolah waktu tingkatan 4, ya. Waktu 16 tahun. Masa tu umur 16. Dan dari situ kita belajar macam mana nak bercakap. Okay? Dan bercakap ini adalah satu perkara yang sangat penting. Communication skill ni adalah satu perkara yang sangat penting. Abang merupakan pelajar universiti. Ini ada in real life, Ini mungkin saya tunjukkan pada adik-adik ataupun mungkin cikgu-cikgu yang ada anak-anak. Okay. Zaman sekarang orang tak tengok you punya qualification. Ini betul. It is very true. Fakta yang sangat hebat. Fakta yang sangat betul. Saya merupakan graduan dari office management. Office management. Saya dah pergi interview sebagai temu tugas, orang tak terima. Bukan sebab saya tak ada CGPA saya bagus, tapi sebab lambakan ataupun persaingan orang lain. Jadi kemudian saya bekerja di RTM Terengganu sebagai penyampai radio. Dalam masa yang sama saya juga memberi kursus atau bengkel editing video. Dalam masa yang sama sebagai seminar untuk marketing strategi bisnes, sebab saya ada company. Nampak tak dia punya lari jauh tu, macam langit dengan bumi. Tapi sebab itulah adik-adik semua, bila you terlibat dalam dunia broadcasting ataupun terlibat dalam dunia pengacara, ini adalah salah satu perkara yang sangat bagus. Dan saya memang truly respect lah adik-adik semua. Sebab bila you akan datang, you bekerja ataupun you masuk universiti, the most important adalah communication skill. You ada skill communication, you will be successful person. Percayalah. Yang penting adik belajar hari ini macam mana untuk menjadi seorang pengacara. Keep learning. Kemudian banyakkan expresskan diri adik-adik di laman sosial. Bukan benda ni bukan nak galakkan sosial, tapi bila you gunakan ini laman sosial dengan baik, you akan berjaya. Percayalah.